اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 53, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 53, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga daripada tiga macam, tiga bagai daripada kekejian yang besar. Yang ketiga dari tiga macam, tiga bagai daripada kekejian yang besar yang terkandung di bawah takabur. Bahawasanya membesar diri itu, yakni takabur, sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia orang yang membesarkan diri bagi dirinya, dan tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri merendah diri, tidak kuasa nak merendah diri, dan tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri meninggalkan marah dan dengki dan berlemah lembut pada memberi nasihat dan meninggalkan riak, yakni tiada kuasa meninggalkan riak. Pendeknya, kesimpulannya, tiada ada kelakuan yang dicela, melainkan mengerja akan dia akan kelakuan yang dicela. Kelakuan adalah sifat-sifat hati yang dicela. Pendeknya, kesimpulannya, tiada ada kelakuan yang dicela, tiada ada sifat-sifat hati yang dicela pada syarak, melainkan mengerja akan dia akan kelakuan dicela oleh orang yang membesarkan diri. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji, melainkan meninggalkan ia orang yang membesarkan diri akan dia akan kelakuan yang dipuji. Yang ketiga daripada tiga macam, tiga bagai daripada kekejian yang besar yang terkandung di bawah membesarkan diri. Jadi di bawah yang terkandung di bawah membesarkan diri ni ada tiga macam, tiga bagai
daripada kekejian yang besar. Jadi terkandung di dalam membesarkan diri ini ada 3 macam, 3 bagai daripada kekejian yang besar. Maka sebab itulah membesarkan diri ini sangat besar dosanya. Sebab apa? Sebab terkandung di bawah membesarkan diri ini 3 macam, 3 bagai daripada kekejian yang besar yang terkandung di bawah membesarkan diri. Sebab itulah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Kenapa? Kerana membesarkan diri sangat besar dosanya. Kenapa sangat besar dosa? Kerana terkandung di bawah membesarkan diri ini ada 3 bagai daripada kekejian yang besar pula yang terkandung di bawah membesarkan diri. Yang mana terdahulunya membesarkan diri takabur adalah sebesar-besar maksiat yang tersembunyi di dalam hati, sebesar-besar kederhakaan yang tersembunyi di dalam hati. Yang mana takabur adalah dosa yang besar, bahkan disebut di sini dosa yang sangat besar. Dosa besar dah, tapi sangat besar dosanya. Ialah contoh, tinggal semayang dosa besar, tinggal puasa dosa besar. Tapi antara dosa besar tinggal sembahyang dengan dosa besar tinggal puasa, besar lagi lah dosa besar tinggal sembahyang, tapi panggil dosa besar belaka. Mengumpat dosa besar, namimah, meracun, melaga-lagakan orang, dosa besar. Tetapi mengumpat dosa besar, melaga-lagakan orang dosa besar, besar lagi dosa besar melaga-lagakan orang. Tapi dosa besar belaka. Tapi dosa besar ni pun ada yang lebih besar. Pandai ni, ada yang lebih besar antara dosa-dosa yang besar. Berjudi dosa besar, berzina dosa besar. Tapi tak sama dosa besar berjudi dengan dosa besar berzina ni. Dosa besar berzina ni bukan hanya dosa besar, bahkan fahishah, keji. Ada ni. Tapi panggil berjudi dosa besar, berzina dosa besar. Tapi bukan mengkecilkan dosa besar berjudi, tapi tak nak bandinglah dengan dosa besar orang yang berzina. Pandai ni. Jadi takabur dosa besar, riak dosa besar. Tapi dosa besar takabur ni sangat besar dosanya. Maksiat maksiat sebesar-besar maksiat yang tersembunyi di dalam hati. Sebab itulah contoh sifat yang dicela pada syarak, di antaranya akan didatangkan sifat takabur, riya, takabur, hasad. Riya, takabur, hasad. Itu semua dosa-dosa yang besar. Dia takabur ni lebih besar dosa sebab di bawah tu terkandung pula 3 bagai daripada kekejian yang besar. Bahkan hasad sendiri, hasad dengki, dia mari daripada mana hasad dengki ni? Mari daripada takabur. Bicara dah dahulu.
hak berkaitan dengan sifat hasad, sifat dengki. Mana dahulu bicara? Bicara dah sifat hasad. Di antara punca hasadnya adalah dengki. Punca dia. Jadi hasad ni kira-kira terkandung di bawah dengki. Hasad terkandung di bawah dengki, pelik pula bunyi ni. Hasad terkandung di bawah takabur. Jadi hasad terkandung di bawah takabur. Jadi takabur ni lebih besar daripada dosa hasad. Sebab tu terdahulu di muka surat 29, dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur. Jadi hasad ni duduk di bawah takabur. Jadi kalau hasad ni dosa besar, takabur lagi besar dosa dia. Sebab apa? Sebab takabur ni punca. Tapi bukan takabur ni punca hasad. Bawah dia akan ceritalah. Ghadab pun mari daripada takabur, riak pun mari daripada takabur. Ni nak ceritanya hasad dosa besar, riak dosa besar, takabur dosa besar. Takabur lah yang sangat besar dosanya. Tapi sama-sama dosa besar tu. Jangan mengkecilkan dosa besar hasad, jangan memperkecilkan dosa besar riak. Tapi dosa besar takabur ni sangat besar dosanya. Hak ni hak maksiat yang pertama di langit, iaitu takaburnya Azazil laknatullah, iblis laknatullah. Dan daripada takabur iblis ni timbullah hasad, dengki kepada Nabi Adam alaihi salam. Sama juga dengan Qabil dan Habil. Gitu juga. Qabil ni sombong dengan, yalah, dia dan pasangan dia tu comel lah, lebih lah nak banding dengan Habil dan pasangan dia. Jadi daripada takaburnya Qabil timbullah hasad, dengki akan Habil. Itu maksiat yang pertama di bumi pula. Hak tadi maksiat yang pertama di langit. Ni nak cerita besarnya berkaitan dengan membesarkan diri, takabur. Tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada takabur. Mana tiga macam daripada kekejian besar yang terdahulunya? Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kibriya al-mutakabbir, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir tu asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba direbuknya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kekejian yang besar. Direbuk, diambil sifat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sifat hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terdahulunya takabur ini adalah engkar perkara yang sebenar, tolak perkara yang sebenar, dan menghina akan manusia. Tolak perkara sebenar, satu kekejian dah. Hina akan manusia pula, itulah nama dia takabur, membesarkan diri, menghina akan manusia. Engkar, tolak kebenaran ni lah hak azazi yang bawa kepada kekufuran. Bila dinyatakan apakah hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, azazi iblis laknatullah, dia tolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghina akan Nabi Adam AS yang dijadikan daripada tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dijadikan akan aku, kata Azazil, daripada api, dan engkau jadikan akan Nabi Adam daripada tanah. Takkanlah dia nak tunduk hormat kepada Nabi Adam yang baginya lekeh lah sebab dijadikan daripada tanah.
Pertama, tolak kebenaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hina akan Nabi Adam alaihissalam, akhirnya terjerumus kepada kekufuran. Jadi dalam hadis yang terdahulu, la yakul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibir. Tak masuk syurga oleh seseorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri, tak masuk syurga selama-lamanya jikalau takabur tadi mendorong kepada kekufuran sebagaimana iblis laknatullah. Tak akan masuk syurga selama-lama sebab daripada takabur tadi mendorong kepada kekufuran. Kalau takabur tu tidak mendorong kepada kekufuran, la yadkhulunal jannata, tidak masuk syurga, ai ma'as sabiqin, bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Dia kena bakar dalam api neraka terlebih dahulu, barulah dimasukkan ke syurga kemudian. Jadi tak masuk syurga seseorang yang ada di hatinya seberat biji sawi daripada takabur ni, dua huraian lah. Tidak masuk syurga selama-lama jika takabur itu mendorong kepada kekufuran sebagaimana iblis laknatullah. Tidak masuk syurga ma'as sabiqin, tidak masuk syurga bersama dengan orang awal-awal. Yang masuk syurga di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia kena masuk neraka Jahannam terlebih dahulu. Hak ni hak takabur yang tidak mendorong kepada kekufuran. Mana takabur yang mendorong kepada kekufuran? Takabur yang mana ingkar akan perkara yang sebenar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Dalam riwayat yang lain, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada lafaz yang berbeza. Jadi takabur ni, siapa takabur ni? Mereka yang menolak perkara yang sebenar, engkar perkara yang sebenar, tolak perkara yang sebenar, serta menghina akan manusia. Hak kata iblis tadi tu. Bila tolak kebenaran, yang mana kebenaran tadi ni perkara yang wajib, contohnya kebenaran tadi itu jelas nyata perkara itu adalah perkara yang diharamkan. Yang sebenarnya perkara itu wajib, itu kebenaran. Yang sebenarnya perkara itu haram, itulah kebenaran. Yang sebenarnya perkara itu wajib, ijma' ulama', contohnya belajar fardu ain. Yang sebenarnya perkara itu haram, ijma' ulama'. Maka riba, maka rasuah contohnya. Jadi tolak kebenaran mana? Belajar fardu ain itu wajib, buat lebih kurang aja. Makan riba, makan rasuah itu haram, buat lebih kurang aja. Permulaannya mari daripada sifat takabur. Akhirnya diengkar, ditolak kewajipan yang ijma' ulama', perkara yang haram ijma' ulama'. Hak inilah yang mendorong kepada kekufuran yang berpunca daripada takabur, yang mana tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Bila engkar kebenaran, tolak mula-mula, tadilah perkara yang sebenar, belajar fardu ain itu wajib, ijma' ulama'. Perkara yang sebenar, perkara ni memang haram, ijma' ulama'. Jangan buat zalim kat orang, haram, ijma' ulama', buat nanya kat orang tu. Dia tolak kebenaran tu. Ada ni. Akhirnya perkara yang haram, ijma' ulama' menzalimi, dia tolak kebenaran tu, diteruskan kezaliman, dia pun ingkar akan hukum haram menzalimi orang yang ijma' ulama', maka terbatal agamanya, kafir dianya, wal-iyazabillah, tak masuk syurga selama-lamanya. Mari mana ni? Mari daripada permulaannya sombong, dia pun tolak kebenaran, tak terima kebenaran.
Mula-mula setakat kewajipan yang ijma' ulama ditinggalkan. Diberitahu, engkar, tolak. Perkara yang haram ijma' ulama tidak dipedulikan, diteruskan perbuatan yang haram. Permulaan. Kenapa? Kerana sombong takabur. Akhirnya diengkar, ditolak hukum. Akhirnya engkar tolak hukum sebagaimana Azazil jatuh kafir, waliyazbillah, tidak masuk syurga selama-lamanya. Biasalah kadang-kadang belajar tu wajib, dia tak peduli. Dia tak peduli belajar tu wajib. Dia kata dia sapa ke Tuhan dah. Tak belajar-belajar sapa ke Tuhan. Lepas tu dia menghina manusia pula. Hak ngajar tu tak sapa ke Tuhan pun. Alim lidah je, hati tak alim pun. Sedap pula tu. Dia menghina akan orang. Dia engkar kebenaran, ditolak kebenaran. Belajar fardhu ain tu wajib ijma' ulama. Kena belajar molek ilmu akidah tu. Dia dah tahu je. Orang Islam berimanlah. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Islam warisi, iman tidak warisi. Orang Islam berimannya kok mana? Orang Islam terkadang beriman, terkadang tidak beriman. Ada ni. Jadi dia tak peduli belajar bab akidah, bab iman. Dinasihati, diberitahu macam mana pun dia engkar, ditolak, dia tak peduli. Serta tadilah dia mendakwa diri sapa ke Tuhan, orang majah tak sapa ke Tuhan. Ilmu di lidah je, tak sapa ke dalam pun. Hati panggil aling lidah, hati tak aling tu, dia menghina akan orang. Akhir sekali macam mana? Akhir sekali sampai peringkat engkar kewajipan. Punah. Ada ni. Berpunca daripada mana? Sombong. Dia beranggapan dia tinggi kerana dipandang hina kepada orang lain. Jangan. Perkara ni bukan duduk di tempat-tempat lara, bukan. Bukan duduk tempat-tempat lara. Duduk di masjid-masjid, kadang-kadang sikap yang seumpama ni. Lama dah orang perangai seumpama ni. Masa saya budak-budak dulu lagi. Masa dulu-dulu tu adalah orang ajar sikit sebanyak. Tupanglah dengar. Tupang dengar. Dah bila cuti pondok, ada orang main mengajar, tu pun payah dah nak jumpa orang mengajar zaman dulu. Mari mengajar seorang daripada luar tu kok memang raih sungguhlah, muka payah. Orang kampung tak ada dah. Orang luar pun bayangkanlah kosong je. Mari alhamdulillah boleh tupang dengar. Kan ada ni hak ngaji pondok lah. Orang mengaji dia tak lari. Dia suka dengar. Hak ngaji pondok. Hak orang main ngajar surah kita masa cuti pondok, kita tupang tak ada telinga. Tapi kok luar tu adalah hak tukang ni. Hak tukang mana panggil? Hak tukang beri mana? Beri bintang ke apa? Ni 1 bintang, ni 2 bintang. Apa panggil apa tu? Letak markah tu lah, panggil apa? Kan panggil tu kan? 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Ke maksud apa gitu? Ni toho ngajar. Toho, faham toho? Toho dalang. Dia ngaji guru dulu, serapah ke dalam. Ni toho dia kata. Tak jelira dia kata. Duk komen kat luar. Maknanya apa? Kurang ajar, biadab dengan orang mengajar. Dia boleh letak seumpama tu. Dianya jahil, tak nak reti apa pun. Tak reti apa pun. Kalau dia belajar dengan satu guru tu, pergi sekali dua je. Lepas tu dia pakai buah tu, tak mengaji dengan orang lain. Dah dia mengaji dengan guru dia kata hebat tu, belajar sama-sama 2-3 kali je pergi. Lepas tu pergi dah lagi. Dah. Lepas tu dia rasa gitu je lah. Tapi mari mana-mana pun dia akan beri level, beri markah. Lepas tu dia memperkecil-kecil kan.
Toho, dok sapa, dok jelira. Ada ni. Ni lama dah perangai yang seumpama ni. Dia belajar, lepas tu dia belajar tak belajar pun. Belajar 3 kali je. Ada ni. Tapi dia ni sombong, dia sombong. Dia rasa macam dia lebih, dia menghina akan orang. Siapa yang dihina tu? Orang yang dijemput mengajar daripada jauh, hok payah dah nak mari. Kau mang tak siapa dia kata. Tak siapa. Tu dia mengajar tak ada kitab, dia kata. Tak ada kitab. Dia renung, lepas tu dia pun tulis dia whiteboard. Dia renung, lepas tu tulis dia whiteboard. Ni laduni dia kata. Tetapi dalam ramah-ramah tu ada juga hak berenah, hak ada asah dalam ramah tu. Dia renung hak dia ngapa rumah, hak dia ngapa rumah tadi. Hak disusung tu saya ada kitab tu. Ni hak berenah sikit. Ni tak lama ni lah, ambil tak turut dah lah sebab dia tahu rahsia. Hak buta ni renung, tulis dia whiteboard. Tu ilmu laduni. Hak ada asah ni, hak disusun di whiteboard tu, kitab tu ada rumah saya ni. Dia renung tu, dia nak ingat balik hak dia ngapa rumah dia tadi barangkali. Ni anak murid hak berenang. Tapi anak murid hak buta ni ada lah. Mari orang lain bawa kitab kok. Ilmu toho, ilmu zahir, ilmu dia memandang hina. Ada ni. Biasa je tu. Biasa je. Orang mengajar dia akan kondeng, dia bersembang sama dia, tak peduli. Sebab apa? Dah. Turut pesen tu, tak ada apa ketuhan. Duk main situ dia kata. Tolak kebenaran dan menghina manusia. Inilah sombong yang sebenar, sombong iblis laknatullah. Ini sombong yang sebenar, orang yang tolak kebenaran serta menghina akan manusia. Tapi tolak kebenaran tu, kebenaran benda sebenar tu, apa hukum dia? Wajib ijma' ulama'. Kebenaran benda sebenar tu benda yang dinasihati, bahawa benda tu haram ijma' ulama'. Mula dia tolak saja, akhir ditolak ingkar akan hukum kewajipan yang ijma' ulama'. Dia akan tolak ingkar akan hukum perkara haram ijma' ulama'. Ni jatuh kufur wa'liyazubillah, tidak masuk syurga selama-lamanya. Itu hak kekejian yang kedua. Daripada 3 kekejian. Biasa beginilah contohnya yang kedua ni. Orang beritahu benda sebenar, tolak. Kamu siapa? Kamu ngaji banyak mana? Kamu budak mentah, kamu budak baru. Tu menghina apa panggil? Dia tolak, kemudian dia menghina akan orang yang beritahu. Ni iblis dia panggil. Benda yang diberitahu tu benda betul, benda yang molek, benda yang sebenar. Tetapi kesombongannya, kalau dia terima daripada orang ni, orang yang baru, orang ni dia kira rendah orang ni kan. Orang baru, tak matang lagi, mentah lagi dianya, budak lagi dianya. Kalau terima, nak tak air muka dia mana? Dia pun tolak serta dia menghina akan orang. Inilah takabur yang sebenar, takabur iblis laknatullah. Tolak satu dah, menghina pula akan manusia. Batu saya sampai sekarang pun orang yang ni, contoh macam tadi tu, orang mengajar tu rendah, tak sampai ke Tuhan. Tu saya dengar tu kalih dah, lama dah kata dengar apa. Orang perangai seumpam ni tak ada ke mana pun. Tak ada ke mana pun. Ilmu akidah pun tak ada, ilmu fiqh fardhu ain pun tak ada. Dia rasa macam disapa ke Tuhan. Dia wa amma. Dia zikir banyak sapa ke Tuhan. Orang lain ni duk mengaji, hak peseng orang awam lah. Orang awam duk ngaji kitab Sifat 20, duk ngaji kitab bab semayang, duk ngaji bab sifat-sifat hati ni. Hak wajib kita pelajari, wajib kita kena tahu dan wajib kita beramal.
Hak ni tak ada pun sebenarnya. Dia tak bicara hak ilmu yang wajib kita pelajari, amal yang wajib kita kerjakan. Dia tak peduli. Ini ilmu yang wajib kita pelajari, sekurang-kurang mengetahui secara detail 10 sifat kekejian, 10 sifat kepujian. Ni kena mengetahui sungguh, bukan hanya bilang hasad, takabur, ujub, riak tak cukup. Nak kena satu-satu tu. Bukan hanya bilang taubah, khauf, zuhud, tawakkul, sabar, ikhlas. Dah. Kena halusi satu-satu. Ilmu yang wajib kita pelajari. Yang mana sifat-sifat kecelaan, kepujian, memang sifat ni kita mengetahui. Sebab tu wajib kita mempelajari. Sebab kita mengetahui, bahkan kita wajib mengetahui. Dia yang wajibnya mempelajari. Mengetahui itu kurniaan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebut kata wajib mengetahui, ini wajib belajar hingga mengetahui. Maknanya ilmu ni wajib kita mengetahui. Kemudian wajib kita beramal. Bersihkan hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Ini hak termasuk dalam ikhtiar, usaha yang wajib atas kita. Ada ni. Barulah pergi kepada ilmu kurniaan Allah, ilmu laduni. Baru bicara kurniaan Allah. Barulah bicara Allah akan menyucikan hati kita. Bila kita semayang sunat, baca Quran, berzikir, berselawat. Baca Quran ni seminggu 2 minggu khatam sekali, seminggu 2 minggu khatam sekali, sebagian orang hafal Al-Quran. Akhirnya Allah akan menyucikan hati. Itu kurniaan, bukan hak bahagian kita. Tapi hak bahagian kita, hak ikhtiar usaha kita ni tidak dipedulikan. Konon-konon dia nak tunggu ilmu laduni, konon-konon dia nak Allah Ta'ala bersihkan hati dia. Hak ni bukan hak ni tak ada syariah dia panggil. Sebab syariah kitanya wajib fardu ain atas kita, ijma' ulama mempelajari ni. Hak sifat-sifat hati ni. Dan wajib fardu ain kepada kita beramal dengan membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Wajib fardu ain kepada kita beramal dengan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Hak ni hak kita, ikhtiar usaha kita, yang menjadi kewajipan kita. Tak peduli hak ni. Dia nak dapat hak ilmu laduni, hak Tuhan akan menyucikan hati dia bila dia beramal. Hak tu bukan bahagian kita. Hak tu bahagian kita yang ikhtiar dan usaha yang wajib fardu ain atas kita. Belajar dan beramal. Hak Allah Ta'ala menyucikan hati itu amal yang diterima oleh Allah. Semai sunat ratus-ratus rakaat, mengaji Al-Quran seminggu 2-3 kali khatam sekali, berzikir puluh-puluh ribu, berselawat puluh-puluh ribu. Hak diterima oleh Allah. Siapa amal ibadah yang diterima oleh Allah ni? Amal ibadah mereka yang membersihkan sekalian sifat-sifat kecelaan di hati. Mereka yang menghiasi hati dengan sifat-sifat kepujian yang wajib perintah Al-Quran. Barulah amal-amal sunat tadi diterima oleh Allah. Lepas tu saya baca dalam Minhajul Abidin malam kemarin lah, kitab ni di Masjid Abidin tu, kitab Minhajul Abidin. Mana dia kata dah ni kamu dipanggil apa? Mensia-siakan. Kamu mensia-siakan satu kewajipan hak batin. Satu. Dia kata bahkan kebanyakan, bukan satu. Satu sekalipun. Kewajipan taubat tidak dipedulikan. Kewajipan syukur tidak dipedulikan. Satu. Padahal kamu masghul, kamu bersibuk berbimbang dengan semai sunat, selebih-lebih amal sunat, berpuasa sunat. Mazhab kata tiada sesuatu pun bagi kamu. Banyak mana semai sunat sekalipun, banyak mana puasa sunat sekalipun, bukan kata boleh menyucikan hati, Tuhan tak terima pun. Mazhab kata kamu mengekalkan atas maksiat batin.
Satu maksiat batin, takabur saja ke, riak saja ke, hasad saja ke. Lepas tu tinggal makan, tinggal minum untuk berpuasa sunat, tinggal tidur untuk beribadah di malam hari. Imam Ghazali kata tiada sesuatu perolehan pun bagi kamu. Macam mana Allah Ta'ala nak membersihkan hati? Tuan tak terima pun. Bahkan mengekalkan akan maksiat batin tadi yang mewajibkan kamu neraka, kata Imam Ghazali rahimahullah. Tapi dia kata dia sapa ke Tuhan. Jadi kena beza molek. Ilmu hak wajib kita mempelajari daripada ilmu tasawuf, amal tasawuf yang wajib fardu ain kepada kita. Lepas tu ilmu kurnia Allah tu terserah pada Allah Ta'ala lah. Hak Allah menyucikan hati kita daripada aghyar dan akdar, tu maqam itu terserah kepada Allah Ta'ala lah. Yang kita bicaranya hak ilmu amal yang diletak pada ikhtiar dan usaha kita, yang menjadi kewajipan ijma' ulama atas kita berilmu dan beramal. Hak berkaitan dengan ni ilmu tasawuf ni, ikhtiar dan usaha kita, kewajipan atas kita. Walaupun hakikinya kita maklumlah pegangan kitanya, kita usaha kita pun qada qadar Tuhan juga, tapi disandar kepada pilihan dan perbuatan. Hak ngaji ni lah, ngaji kita ni. Ada lah ni tak sampai Tuhan. Tinggi. Dia tolak kebenaran, dia pandang hina pula akan manusia. Orang mengajar pun tak sampai Tuhan, orang duduk nadah kitab pun tak sampai ke Tuhan. Itu tak pelik tu kadang-kadang. Orang mengajar, dia tak peduli orang mengajar. Dia pun bersika, orang mengajar, tak peduli. Apa? Tak ada tu. Tak ada dengan Tuhan tu. Dia je dengan Tuhan. Padahal ni. Itu kekejian yang kedua, engkar akan sebenar dan menghina akan manusia. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Tinggal sifat kepujian ni maksiat lain pula. Meninggalkan sifat kepujian maksiat lain. Tapi maksiat ni terkandung di bawah membesarkan diri. Kerana membesarkan diri itu di bawah tu meninggalkan sifat kepujian yang dosa lain pula. Sebab tu kata membesarkan diri sangat besar dosanya. Sebab terkandung di bawah tu tiga macam daripada kejayaan besar ni, kejayaan besarnya. Sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian yang menjadi lawan kepada sifat kekejian, meninggalkan sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia orang yang membesarkan diri bagi dirinya. Orang yang membesarkan diri, dia tidak akan kasih, tak kuasa nak kasih akan manusia akan barang yang dia kasih akan dirinya. Dia tak kuasa. Sebab apa? Sebab orang yang membesarkan diri ni, dia tak suka orang lain menyamai akan diri dia. Bukan kalau orang lain lebih dia lagi tak suka. Jadi macam mana dia nak kasih bagi manusia akan barang kasih bagi dirinya? Hak dia nak tu, hak dia suka, dia ni dia tak kuasa nak kasih kepada manusia akan barang hak dia kasih. Sebab apa? Sebab dia tak mui orang ni menyamai kedudukan dia, sebab dia orang lebih. Tambah pula kalau orang ni pula nak melebihi atas dia pula. Jadi contohnya lah, kalau dia kasih diri dia tu jadi berjaya, dia tak suka nak seorang berjaya macam dia. Sebab apa? Kalau orang berjaya macam dia, jadi selevel. Tak boleh selevel, dia kena lebih daripada orang. Ada ni. Sekarang ni contohnya, dia kasih bagi diri dia tu nak berjaya. Nak berjaya.
Dia tak akan kuasa nak suka orang lain berjaya macam dia. Tak akan kuasa nak timbul suka seumpama tu. Sebab kalau orang lain berjaya juga, jadi sama dengan dia. Mendahului dia pula. Habislah dianya. Orang lain pitah dia ni. Jadi hebat orang lain pula ni. Berjaya orang lain pula daripada dia ni. Lagilah dia tak boleh. Menyamai pun tak boleh dah sebab dia orang lebih. Itu yang pertama. Tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Dan tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri, merendah diri, tawaduk. Tawaduk ni sifat kepujian. Orang yang takabur ni dia akan meninggalkan sifat merendahkan diri. Dan tiada kuasa ia meninggalkan marah, ghadab. Tiada kuasa ia meninggalkan marah, meninggalkan ghadab. Ada ni. Sebab apa? Sebab orang yang membesarkan diri ni memang dia sentiasa menjadi orang yang pemarah. Sebab apa? Sebab kalau ada panggil apa? Selih sikit daripada orang yang dipandang rendah, daripada orang yang dipandang hina, segeralah dia akan marah. Ada ni. Jadi orang yang takabur ni dia akan sentiasa marah. Jadi ghadab, marah ni sifat kecelaan. Sifat kecelaan yang keberapa dahulu? Bicara bab ghadab, bicara bab pemarah. Jadi daripada takabur ini dia tak boleh nak tinggal sifat ghadab, sifat marah. Sebab orang yang takabur tadi dia sentiasa nak marah, sentiasa nak ghadab. Betul lah, kitab dinyatakan bahawa di antara punca ghadab adalah takabur. Antara punca ghadab adalah takabur. Antara punca hasad takabur. Antara punca ghadab pemarah adalah takabur. Takabur menjadi punca kepada ghadab pemarah. Jadi orang sombong tak nak tinggal sifat marah. Sebab apa? Sebab dia tengok orang ni orang yang kurang belaka. Tiba-tiba melakukan kau hidup kenang. Dia segera marah. Tambahan pula orang yang dia pandang rendah ni cerita benda sebenar. Kena belajar molek. Mung ni. Dia orang tinggi ni. Orang yang sapa ke Tuhan ni kan. Baru nak cerita kita nak belajar. Mu siapa? Ni. Akan segera marah. Tak boleh nak tinggal sifat marah. Sebab apa? Sebab mari daripada takabur, membesarkan diri. Tidak akan kuasa nak meninggalkan marah. Marah sifat kekejian yang lain. Payah nak sabar. Payah nak reda. Orang yang sombong payah nak sabar, payah nak reda. Nak sabar macam mana? Kalau perkara tu mari daripada orang yang dianggapkan orang ni orang yang rendah daripada dia, orang yang hina daripada dia. Nak sabarnya macam mana? Dah tegur nasihat kita, orang yang kita anggap dia rendah, hina daripada kita. Boleh tahan sabar? Melentinglah jawapan dia. Marahlah jawapan dia. Mari daripada mana tu? Mari daripada takabur. Jadi kesemua ni terkandung di bawah takabur. Sebab itulah takabur sangat besar dosanya. Kitab ni beritahu tak boleh nak nafikan. Ni tak boleh nak nafikan benda yang nyata terang-terang. Nyata terang sangat-sangat. Orang yang merendah diri sentiasa sabar, reda, tenang. Pada ni boleh terima nasihat, boleh terima teguran. Kalau kata nasihat teguran tu tak betul sebenarnya tu, dia akan memperjelaskan kembali. Dia sabar, dia reda. Sebab apa? Sebab dia tidak pandang rendah kepada orang yang menegur. Sama telah pula nak memandang hina pada orang yang menegur. Jadi dia boleh terima lah, boleh dengar lah teguran.
Kalau tegur orang tu sebenar, dia terima. Kalau tegur orang tu tak sebenar, dia perjelaskan kembali, tak ada apa pun. Kamu nak tegur tu niat kamu molek dah, tapi hak kamu tegur tu tak betul pun tu, kamu kena betul molek kata. Kan ada ni. Mana dia sabar, dia redha, tapi mana dia boleh perjelaskan kembali. Tak ada marah, tak ada. Sebab apa? Sebab dia merendahkan diri. Hak cepat marah, cepat melenting, tiada kuasa meninggalkan marah adalah orang yang membesarkan diri. Ada ni. Kalau bunyi kondeng-kondeng komplain kok gelepolah jawapan dia, pemarah. Walaupun tegarang tu di tempat yang lain, berapinya di tempat yang lain. Apa begitu benar? Kenapa ni? Tak rasional. Sebab apa? Sebab orang tinggi. Orang yang ianya anggap tinggi. Tapi kalau balik kepada syariah, tak betul. Kalau fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf dikesampingkan, nak kok jalan mana? Tak ada, tu kan jalan yang bukan jalan syariah seumpama tu. Tapi kalau sombong, payah nak meninggalkan, tiada kuasa meninggalkan marah dan dengki. Tak kuasa nak tinggal dengki. Sebab punca dengki adalah takabur. Selagi takabur tu tidak dihilangkan, tidak kuasa nak menghilangkan dengki. Apabila dia sombong, orang yang dianggap rendah, bahkan orang yang dianggap hina daripada orang yang dianggap hina daripada dia ni, dapat kurniaan daripada Allah. Oi, kita dahulu orang hok belajar sekolah tinggi-tinggi. Hok mana? Belajar tinggilah. Keluarga kita kata keluarga hok hebatlah. Kemudian hok kawan kita masa sekolah belajar pun maknanya dak reti, keluarga pula kagau kapung, tiba-tiba sekarang dia berjaya. Maka timbullah dengki, berkenang di hati. Allah Ta'ala tarik nikmat. Sebab apa? Sebab dia tu siapa tu? Masa sekolah dia tu dak cerdik, aku yang cerdik. Dia tu daripada ibu bapa yang miskin, aku ni ibu bapa yang kaya raya dahulu. Ada ni. Jadi dengan kesombongan dia tu, tiba-tiba orang yang dipandang rendah, orang yang dipandang hina dapat nikmat, tidak akan kuasa nak meninggalkan dengki. Tapi kalaulah dia tidak pandang rendah pada seseorang, tak pandang hina pada seseorang tu dapat nikmat, alhamdulillah, dia ni sama-sama bersyukur kerana kamu sekarang sudah berjaya. Kenapa tak ada dengki? Sebab dia tidak sombong. Orang yang sombong dia tak akan kuasa untuk menghilangkan dengki. Dan berlemah lembut pada murid nasihat, tak kuasa nak berlemah lembut pada murid nasihat. Nasihat dengan kasar. Nasihat ni akan dengan kasar. Sebagai Mazali menyatakan, orang yang sombong ni apabila dinasihati akan melenting, apabila menasihati orang dengan cara yang kasar. Ini orang sombong. Dinasihati melenting, itu perangai orang sombong. Menasihati dengan kasar, ini orang sombong. Jadi orang sombong tidak kuasa berlemah lembut pada memberi nasihat. Dia cerita tu benda molek, tapi tak ada cerita dengan melembut ni. Sebab dia nak betul ni, mung ni orang hok tak pakai dah. Maknanya dia nak betul orang. Kalau dia nak nasihat kepada orang yang tidak dianggap rendah, tidak dianggap hina, dia akan nasihat comel lah. Sebab kita sama je, kita sama belajar, sama ada ilmu sikit sebanyak, tapi ada kesilapan, bagi nasihat comel-comel. Sebab apa? Sebab kita dengan dia sama je. Tapi kalau orang tu orang hok kita anggap rendah daripada kita, jahil daripada kita, hina daripada kita, takkan nak nasihat biasa-biasa, nasihat dengan kasar lah. Maka tiada kuasa berlemah lembut pada murid nasihat dan meninggalkan riak. Tak kuasa nak meninggalkan riak. Orang sombong ni akan sentiasa menunjuk-nunjuk akan ni amal ibadah yang dilakukan, tak boleh jadi kurang lah, sebab dia orang lebih.
Dia orang lebih kan. Jadi apa ada di dia, dia akan tunjuk, menunjuk-nunjuk. Nak tunjuk kepandaian, nak tunjuk kepetahan berbicara, nak tunjuk banyaknya kebajikan amal. Sebab apa? Sebab dia orang lebih. Jadi kalau orang tak tahu amal dia banyak, jadi rendah dia. Jadi orang takabur tidak akan kuasa meninggalkan riak. Tak akan kuasa. Tiada kuasa meninggalkan riak. Riak tu dosa besar yang lain pula. Kalau kita orang yang merendahkan diri, orang biasa-biasa, nak tunjuk apa kau kan? Orang tak tahu pun kebaikan kita. Tak ada masalah. Kita orang biasa je. Kenapa nak suruh tahu kebaikan kita? Kita bukan orang lebih pun. Tapi kalau kita sombong dengan ilmu, sombong dengan amal, kita mesti menunjukkan kebijaksanaan kita dalam ilmu. Kita mesti menunjukkan akan amal kita yang banyak. Sebab apa? Sebab kita orang yang lebih pada ilmu, orang yang lebih pada amal. Takut orang tak tahu ilmu kita banyak, amal kita banyak, maka tak akan kuasa nak meninggalkan riak. Orang yang takabur. Pendeknya, kesimpulannya, pendeknya kata kesimpulannya, tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia akan kau dicela oleh orang yang membesarkan diri. Tidak ada kelakuan cela melainkan dia akan mengerjakannya. Ghadab, sifat hati dia. Hasad dengki, sifat hati dia. Riak, sifat hati dia. Tiada ada kalau dicela melainkan mengerjakan dia oleh orang membesarkan diri. Sifat hati dia tu. Ghadab, dengki, riak, tak ada lagi dah orang sombong. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia orang membesarkan diri akan dia akan kelakuan yang dipuji. Kelakuan yang dipuji mana? Tawaduk, ditinggal. Kelakuan dipuji mana? Kasih akan saudara. Tak boleh ditinggal. Berlemah lembutlah pada dengan nasihat. Ditinggal. Hak baik-baik ditinggal belaka. Sebab apa? Sombong. Hak kecelaan, itulah sifat hati dia. Kenapa? Kerana dia sombong. Ini kesimpulan dia. Hak kekejian besar yang ketiga ni. Tiada ada kelakuan dicela melainkan mengerjakan akan dia akan kalau dicela oleh orang besarkan dia, contohnya marah, dengki dan riak. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji, contoh tawaduk, melainkan meninggal ia orang besarkan dia akan dia akan kalau dipuji meninggalkan tawaduk. Hak ni kekejian besar yang ketiga yang terkandung di bawah takabur. Yang mana takabur ni sangat besar dosanya hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sifat takabur, sifat membesarkan diri. Hak ni kena mujahadah sungguh-sungguh. Yang pertama, kita kena mujahadah pada ilmu, biar kita kenal molek takabur tu apa dia. Yang kedua, kena mujahadah pada amal, membersihkan hati daripada sifat takabur. Macam mana nak membersihkan hati? Dia akan cerita di bawah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat ni penawar membesarkan diri. Mana menghilangkan membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan dia akan hakikat dirinya. Siapa kita sebenar? Siapa kita sebenar? Kita dijadikan daripada air mani, bukan intan belian. Dalam perut kita ada tahi. Mati kita kalau lambat disedari, baunya busuk pelik. Di akhirah kesudahan kita macam mana kita tak tahu. Itu hakikat diri kita. Kalaulah dicampurkan neraka Jahannam wal azabillah, lebih hina daripada anjing dan babi. Itu hakikat diri kita.
Jadi obat penawar nak menghilangkan sifat takabur, kena mengetahui akan hakikat diri. Ni dalam kitab pernah bagi hati cerita-cerita sifat kecelaan. Dia akan cerita pula macam mana kita nak menghilangkan sifat kecelaan yang ada di dalam hati kita. Ini semua ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita mempelajari, dan wajib kita beramal. Amal yang wajib fardu ain ke atas kita juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.